Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Sebelum 90 minit bermulanya perlawanan, so ini ada beberapa share yang aku ingin kongsikan kepada kamu mengenai tim Sabah FC kita dan juga PSM Makassar lah. So benda-benda dari isu dalaman apa semua tu sudah aku sentuh dalam video-video sebelum ni, dan seterusnya kesebelasan terbaik Sabah FC pun, skuad terbaik Sabah FC pun telah aku ceritakan pada kamu, di mana kesemua pemain terbaik kita sekarang berada di Bali bersedia untuk menempuhi PSM Makassar di saingan AFC Cup Group H untuk perlawanan kedua ni. So video kali ini aku bercerita dengan kamu mengenai tajuk yang kamu nampak di sebelah ni, di mana Sadil dan Makado masing-masing mempunyai misi tersendiri untuk perlawanan ni, dan seterusnya persiapan PSM Makassar untuk cuba menghalang kemarahan Sabah FC lah di kandang mereka sendiri, lebih kurang macam tu lah. So kita akan mulakan terlebih dulu dengan PSM Makassar guys. Jadi seperti mana kita ceritakan pada video sebelum ni, yang PSM Makassar sekarang ni tengah melalui satu detik yang memang cukup mencemaskan untuk prestasi pasukan mereka. Aku juga ada membaca yang untuk menjana ekonomi pasukan mereka, barangan yang ada dalam PSM Makassar, aku nak tahu sama ada barangan peribadi ataupun di office mereka, sekarang ni ada yang sanggup dijual lah. Okey, sekali lagi bagi menjana ekonomi mereka. Begitu serius lah kedudukan mereka, kedudukan keuangan mereka sekarang sampai terpaksa membuat benda-benda sedemikian. Dan seterusnya adalah, ini aku nak pasti sama ada pemain-pemain utama mereka ramai yang sudah menarik diri ataupun cedera. Tapi apa yang aku belajar daripada perlawanan terakhir mereka sewaktu mereka tewas 1-0 pada perlawanan tersebut, kebanyakan pemain yang berada di kesebelasan utama, mungkin juga sub mereka adalah terdiri daripada pemain-pemain muda daripada akademi mereka sendiri. So boleh dikatakan macam PSM Makassar ni macam start dari mula balik lah dengan apa yang telah mereka lalui ni. So sekiranya benda ini sama juga diturunkan oleh mereka, pemain-pemain muda, so aku rasa alamak macam sayanglah untuk PSM Makassar, peluang mereka untuk mendapatkan 3 mata seterusnya nampak macam sukar. Tapi apapun, kita tidak boleh juga cakap macam tu sangat. Tapi ini again pendapat aku, kerana kita telah belajar situasi ini mengenai pasukan Perak FC guys. Kita tahu pasukan Perak FC macam mana, bukanlah satu tim yang baik pada mulanya, tapi apabila diambil alih oleh UC Cek lah, satu fenomena terbaru, fenomena baru telah dicipta untuk Perak, di mana perlawanan terakhir mereka pun untuk saingan Liga Super pun dimenangi oleh mereka juga guys. Oh, memang dahsyat. So kita takut benda tu pemain-pemain muda yang mungkin akan diturunkan untuk beraksi dengan PSM Makassar menentang Sabah ni mempunyai mentality dan juga coach mereka mempunyai strategi yang boleh diterapkan daripada Perak tu untuk dibawa ke perlawanan ni. So antara pemain muda yang disebut-sebut dan menjadi sandaran untuk dibawa masuk ke dalam kesebelasan utama menentang Sabah ni adalah Anenda Rehan. So ini baru muda lah, 19 tahun macam tu. Dia adalah merupakan defensive midfield untuk PSM Makassar ni, tapi dia pengalaman dia untuk under 23 kalau aku tak silap, bersama skuad international Garuda ni atau Indonesia ni, memang pengalaman dia memang ada di situ lah untuk skuad under 23 kalau aku nak silap lah untuk Indonesia, dan boleh dibawa untuk perlawanan ni, dan kemungkinan besar boleh beliau lakukan sesuatu lah. Seterusnya adalah pemain import mereka. Ini pun aku nampak pada akhbar-akhbar yang aku cek tu, memang nama beliau sering kali diulang, iaitu William Plium ni, kalau aku tak salah lah sebutan dia. So ini adalah pemain daripada Dutch yang merupakan kapten untuk PSM Makassar juga, dan boleh dikatakan agak lama jugalah telah berada dengan PSM Makassar. Tapi lately ni kehadiran beliau di latihan PSM Makassar, bilang orang agak berkurangan. So lebih kurang situasi macam Jilton lah, kita boleh kaitkan lebih kurang macam tu, menimbulkan kerisauan untuk peminat-peminat PSM Makassar tu, ayam jantan ni, sama ada adakah beliau akan turun untuk perlawanan ni, kerana khidmat beliau dikatakan dalam akhbar tu, khidmat beliau untuk menyimbangi bahagian midfield PSM Makassar, kerana beliau beraksi di bahagian midfield amat diperlukan untuk perlawanan ni, kerana beliau juga adalah merupakan goal contributor dan juga assist contribution untuk PSM Makassar. So itu adalah benda yang aku boleh share dengan kamu setakat ni tentang apa yang persiapan yang cuba dilakukan oleh PSM Makassar untuk perlawanan menentang Sabah ni. Selain daripada penyokong mereka akan turun, itu pun satu hal lagi lah. Dan aku nak tahu sebelum perlawanan ni nanti mungkin isu gaji
dilunaskan, itu akan menjadi satu persoalan yang cukup berbeza lagi lah untuk perlawanan menentang PSM Makassar di Stadium Bali United nanti ni guys. Dan seterusnya bagi Sabah FC pula guys, so ini bukan berdasarkan surat khabar apa semua, tapi ini tanggapan aku sendiri. Antara dua player yang menjadi fokus aku di sini adalah Sadir Ramdhani sekali lagi dan juga Ramon Mercado. Ramon Mercado kerana beliau ketandusan gol sekarang ni. So dua perlawanan menentang saingan di liga tempatan kita, saingan bola sepak di tempatan kita lah. Beliau tidak dapat menjaringkan sebarang gol lah setakat ni, walaupun percubaan demi percubaan telah dilakukan. Even sewaktu menentang Hougang United pun beliau tidak berjaya menciptakan gol. So aku rasa Roman Mercado mempunyai misi tersendiri dalam perlawanan ni, dan aku rasa servis perlu diberikan kepada Roman Mercado selain daripada Darren Lock lah. Of course kerana Darren Lock pun ingin meneruskan prestasi beliau juga kerana telah menjadikan sebanyak 2 gol sewaktu menentang Hougang. So kenapa tidak untuk dia menambahkan lagi gol pada perlawanan ni. Tapi apapun, berita yang menggembirakan lah kerana macam aku katakan, Darren Lock ingin menambah gol. Of course lah dia ingin menambah gol, dan Roman Mercado ingin mencari gol pertama beliau setelah ketandusan beberapa perlawanan adalah merupakan satu pemangkin semangat yang cukup bagus untuk kita punya player di bahagian hadapan lah. Dan seterusnya adalah Sadir Ramdhani. Ini adalah kerana final ya, Sadil akan beraksi yang perlawanan yang legit lah, bukan perlawanan persahabatan apa semua, di tempat asal beliau sendiri ataupun tempat asal beliau sendiri di Indonesia lah. Kerana sebelum ni pun beliau menerima banyak kritikan lah. Of course kritikan daripada peminat-peminat international team Garuda Indonesia ni kerana persembahan beliau sebelum ni kurang meyakinkan. Tapi walaupun pun beliau tetap disenaraikan di dalam skuad tim Indonesia, international team Indonesia ni. Of course beliau ingin membuktikan yang beliau legit untuk berada bersama Sabah FC, dan beliau legit untuk terus disenaraikan dalam skuad utama Indonesia. So banyak benda yang menarik untuk pasukan Sabah FC ni lah. Of course bukan saja Mercado, bukan saja Sadil, bukan saja Darren Lock, pemain-pemain lain pun of course ingin menampilkan persembahan yang cukup bagus pada perlawanan ni, kerana misi utama mereka adalah untuk membawa Sabah FC untuk layak ke peringkat seterusnya insya-Allah dalam saingan grup H ni, dan of course untuk mencipta nama lah di pentas yang berbeza selain daripada di saingan bola sepak tempatan kita. Okey, jadi itulah perkongsian ringkas sebelum 90 minit yang dapat aku share dengan kamu guys. Again, tidak banyak pasal tidak ada news yang menarik yang aku boleh share dengan kamu, perkara yang sama juga yang diulang-ulangi. So ini lebih kepada pendapat aku saja yang aku kongsikan kepada kamu. So jangan lupa perlawanan ni akan berlangsung pada, of course waktu video ni dikeluarkan di YouTube pada malam ni lah, jam 8 malam insya-Allah ada di Suka. Dan kalau betul Suka membuat secara langsung perlawanan ni, kita akan buat watch along jugalah. So nantikan kabar berita daripada SRTV. Pengumuman watch along ni akan dibuat di bahagian community SRTV. So kamu cek-cek di sana lah. Berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.